أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنما الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat berserta salam ke atas junjungan besar kita Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna wa syafi'una wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi mulia ini dapatlah kita sama-sama berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'ah. Dan telah sampai kita pada perbahasan hadis yang ke-177, 78. Hadis ke-178, iaitu berapa banyak sebiji buah daripada seberat zarah. InsyaAllah. Ini yang kita tinggalkan dulu, macam pelik tajuk dia, berapa banyak biji buah daripada seberat zarah. Jadi kita faham daripada ayat ini, nanti akan kita ceritakan maksud daripada ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab hafizahullah taala wa ra'a di dalam kitabnya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk berapa banyak sebiji buah daripada seberat zarah. Qala Malik rahimahullah taala, balagani anna miskinan istat'ama Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha wa baina yadayha 'inabun faqala lil insani khudh habbatan fa'atihi iyyaha faja'ala yanzuru ilayha wa ya'jabu faqalat ata'jabu kam tara fi hadhihi al-habbati min misqalin zarratin. Rawahul Malik wal Baihaqi. Imam Malik rahimahullah ta'ala, yakni Imam Malik bin Anas, pengasas kepada Imam Mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala anhu, berkata, telah sampai kepadaku bahawasanya
seorang miskin meminta makanan daripada Aisyah radhiyallahu iaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha, telah redha Allah Taala kata Aisyah. Dan di hadapan beliau ada anggur. Maka berkatalah beliau kepada seseorang, ambillah satu biji, lalu berikanlah kepadanya. Lantas orang itu tadi melihat kepada beliau dan merasa hairan, seakan-akan menganggap sedikit itu pemberian. Aisyah pun berkata, apakah engkau hairan? Berapa banyak engkau lihat pada satu biji ini dibandingkan dengan sebiji zarah yang akan dihitung sebagai kebaikan yang walaupun sedikit. Hadis riwayat Malik dan juga Al-Baihaqi. Nah, hadis hari ini Imam Malik rahimahullah ta'ala ceritakan, telah sampai cerita kepada aku. Mana cerita, bawa cerita sampai cerita haddatsana. Tapi ini cerita Imam Malik langsung mengatakan apa? Qala Malik radhiyallahu rahimahullah ta'ala ballaghani, telah sampai kepadaku, telah khabar berita tadi telah aku dengar, bahawa sesungguhnya anna miskinan, ada seorang miskin, istat'ama, yang kerana ista'ama ni maknanya beliau ini dalam miskin, lalu ketika itu meminta. Miskin dan dia meminta. Minta apa? Ista'ama maknanya istat'ama, minta makan, daripada kalimat ta'am, minta makan pada Aisyah. InsyaAllah, ya Ummul Mukminin, saya ni lapar sangat ni, boleh tak minta makan? Maka wa baina yadaiha inabun, dan di antara Aisyah dan pengemis tadi, mana cerita itu masya-Allah. Wa baina yadaiha, di antara mereka berdua tadi, Aisyah kemudian pengemis tadi, tengah-tengah Aisyah tu tadi ada apa? Inabun. Apa tu inabun? Anggur. Insya-Allah. Ada anggur. Faqalat lil insan, maka berkatalah akan Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah beliau kepada seseorang, insan, itu mana orang yang ada dengan Aisyah. Mana Aisyah tak duduk seorang-seorang. Ketika itu Aisyah ada dengan seorang lain, insan yang lain. Lalu ketika datang pengemis tadi minta makanan, maka Aisyah kata, ambilkan sebiji anggur bagi pada dia. Ambilkan sebiji anggur bagi pada dia. Subhanallah ta'ala. Lantas orang tadi mengambilkan sebiji buah anggur lalu diberikan kepadanya. Dan tas orang itu, yakni si fakir tadi, orang miskin tadi, lantas orang itu tadi melihat, kepada beliau dan dia merasa hairan, seakan-akan menganggap sedikit itu pemberian. Aisyah pun berkata, apakah engkau hairan? Berapa banyak engkau lihat pada satu biji ini dibandingkan sebiji zarah yang akan dihitung sebagai kebaikan yang walaupun sedikit. Di sini bukanlah kata Aisyah radhiyallahu anha, yakni Ummatul Mukminin ni kedekut. Bukan kedekut. Dia memberi sebiji tadi kerana sedang memberi pelajaran kepada orang yang ada dekat dengan dia. Kan dikatakan Nabi Aisyah kata qalatil insan. Dia berkata dengan ada seseorang dalam majlis tadi juga. Mana mereka ni sedang dalam majlis bual sebenarnya. Tengah berbicara. Tengah dalam keadaan muamalah, bercakap sesama mereka. Datang fakir miskin minta makan. Ya Aisyah, boleh tolong bagi makan tak? Allah Ta'ala. Aisyah kata pada salah seorang daripada mereka, tolong ambil satu anggur ni bagi ke dia. Tolong ambil satu anggur ni bagi ke dia. Jangan kita bayang anggur kita macam anggur Australia tu. Anggur Arab besar, dia besar bola pimpong. Allah Ta'ala. Dia besar bola pimpong. Ada setengah anggurnya sebesar bola pimpong pun ada juga. Besar menunjukkan. Masya-Allah tabarakallah ta'ala anhu. Buah ni gemuk-gemuk disebut gitu. Dan dalam buah anggur yang besar tadi itu ada padanya tadi biji. Ni anggur Arab, anggur yang ada biji. Dia bukan seedless tu. Masya-Allah ta'ala anhu. Buahnya besar. Hakikat sebenarnya dengan sebab satu biji buah tadi, maka boleh saja menghilangkan rasa lapar. Kita tak kata kenyang, tapi menghilangkan rasa lapar. InsyaAllah ta'ala.
Memang kalau ikut-ikut tak cukup makan. So, tapi lapar tu hilang. Surah Ta'ala. Maka ketika itu dikatakan at-taj'ab, dikatakan sini faj'ala yanzuru ilaihi wa ya'jabu ajaib. Ajaib apa ni? Hairan, rasa pelik. Aisyah, ya Aisyah, takkan bagi sebiji je? Insya-Allah. Soalan kita lah hairan. Takkan bagi sebiji je? Maka Aisyah kata, faqala ata'jabu, apakah kau hairan? Engkau hairan ke kenapa kita bagi sikit? Kenapa kita bagi sebiji? Kam tara fi hazihi habbatin. Berapa yang kita nampak sebiji? Pada mata kita, kita nampak sebiji je kita bagi pada dia. Walakinu, akan tetapi min misqali zarratin. Berapa banyak daripada sebiji tadi itu akan dihitung di Allah Ta'ala zarahnya. Ini dalilnya mana? Yang Allah kata, Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Walau kamu buat kebajikan, pemberian kamu tu sebesar zarah, Allah kira, katanya. Jadi kata Aisyah, dalam sebiji buah tu agak-agak berapa banyak zarah ada dalam dia. Berapa banyak zarah yang ada dalam dia. Menunjukkan sekecil apapun pemberianmu itu tadi, tetap menjadi hitungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap menjadi perhatian Allah Taala, dan kamu akan dibagi balik dengan nikmat-nikmat tadi. Allah akan bagi balik walaupun kamu bagi itu sebesar zarah. Ini aku tak bagi sebesar zarah, aku bagi sebesar anggur. Apakah kau tahu dalam anggur ni berapa banyak zarah yang ada padanya? Nah, jadi bersedekahlah walaupun ia sedikit. Bukan maknanya kalau sikit tak payahlah, malu lah sedekah. Orang lain semua bagi 50, takkan saya bagi 50 sen. Insya-Allah tabarakallah. Berilah. Kalau tidak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ni. Tak mampu nak bagi 100 langsung tak bagi. InsyaAllah. Jangan macam tu. Bila kata masjid, umum pengurusi masjid, insya-Allah tuan-tuan, Masjid An-Naim dalam usaha untuk menyiapkan dan mengupgrade kembali bilik pengurusan jenazah. Jadi bajet untuk bilik pengurusan jenazah ni dalam 80,000 dan purata daripada penduduk setempat kita ada lebih kurang dalam 800 orang. Ini congak-congak biasa je. Ya, kita menganggarkan, kita minta sumbangan daripada tiap-tiap penduduk satu orang RM20. Masya-Allah taala. Jadi kalau ketika itu dikatakan satu kepala RM20 tak mampu, jangan langsung tak bagi RM5 juga. Ustaz minta maaf Ustaz, ni je ada Ustaz, saya pun bukan di rumah pun dah lama tak berasap Ustaz. Jangan tak buat semua. Kalau tak boleh buat semua, buat mana yang mampu. Itu dia kaedah dia. Termasuk dalam bahagian sedekah. Apabila fa'ammasaila fala tanhar. Ada orang yang datang minta, jangan kamu tolak. Ni dalil dia, insya-Allah. Wa ammasaila fala tanhar. Dia fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim janganlah kamu buat tak tahu, dan kepada orang yang meminta janganlah kamu hampakan. Berilah walaupun pemberian yang diberikan itu tadi ataupun huluran yang dihulurkan tadi itu sedikit. Dalam bab sedekah ini itu sebab dinamakan sedekatul jariyah. Al-jariyah itu ada setengah ulama ataupun setengah daripada bahasa Arab mengatakan hamba. Kan? Jariah itu maknanya hamba. Jadi sedekahnya hamba. Macam mana sedekah hamba? Sedekah hamba ni makna nilainya kecil je. Nak dibanding dengan nikmat Allah Ta'ala, tak terbanding kita. Tak terbanding. Allah bagi kita 1 tahun gaji dekat 1 juta. Minta maaf nak. Kalau gaji 1 juta banyak sangat. 1,000. Gaji 100,000. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Mana 100,000 1 tahun tu dalam 8,000 begitu gaji dia. InsyaAllah. Namun infaknya 1 bulan cuma RM4 je. Infaknya 1 bulan RM4. Mana? Tabung masjid lalu setiap Jumaat. 4 kali Jumaat. 1 kali tabung RM1. 4 kali tabung RM4. Gaji Allah Ta'ala bagi 8,000 sebulan. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Jadi sedekatul jariyah ni apa? Sedekahnya hamba, iaitu sedekah dalam keadaan rasa malu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, inilah sedekah saya paling sikit ni, insyaAllah. Nak cerita dengan orang pun malu. Boleh jadi akulah yang paling sikit, orang lain banyak. InsyaAllah tabarakallah. Jadi sebabkan kita paling sikit, kita tak mahu cerita dengan orang. Tapi ni yang hairan ya, insyaAllah.
Dermanya RM1 je pun, tapi canang habis satu Malaysia. Allah Ta'ala. Se-Malaysia bagi tahu, aku tadi dekat masjid dah derma dah RM1. Udah derma dah RM1, udah derma RM1 je pun. Allah Ta'ala. Itu dia cerita. Sekurang-kurangnya saya bagi Ustaz. Awak bagi tu dah bagus. Awak cerita tu yang tak bagus. Allah Ta'ala. Itu berapa ramai orang yang tertipu. Mereka mengatakan sedekah mereka lillahi ta'ala. Dan sedekahnya itu kerana hanya untuk Allah. Dalam masa yang sama, dia takut orang pandang. Macam mana takut orang pandang? Dia sedekah lillahi ta'ala. Tapi ketika dia keluarkan duit tu, beria dia nutup tabung. Kenapa dia nutup tabung? Kerana takut orang pandang. Sallallahu ta'ala. Takut orang pandang, kata dia, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Kalau orang yang sedekah, dia keluar, dia lipat, dia masuk. Dia tak peduli dengan pandangan manusia. Itu hakikat sebenarnya. Yang ini Syekh tutup, kenapa dia masih mempedulikan pandangan manusia terhadap sedekahnya dia. Walhal orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala kata, wala tusyrik bihi ahada. Jangan kamu syirikkan aku dengan satu apa pun. Walaupun dalam fi ibadatik, dalam urusan ibadat tadi tu, jangan kamu syirik aku dengan satu apa pun. Ambil, lipat, masuk, jalan. Orang nak pandang 10, 100 kan lantak situ. Hati kita tak terusik dengan manusia. Kalau begini hati kita nanti akan terusik. Ini dalam perbahasan apa? Tipu daya iblis disebut. Tipu daya iblis dalam hal yang demikian rupa. Jadi itu sebab sedekahlah kita sekadar mampu kita. Jangan pula sedekah kita hingga membinasakan kita. Kita udah 3 hari tak makan, datang orang yang baru tak makan sehari. Allah Ta'ala. Cik, saya sehari tak makan. Kita ni 3 hari tak makan. Tak apalah, awak ambil dah. Hari keempat meninggal, tak makan. Allah Ta'ala. Jangan tak boleh macam tu. Beri sekadarnya. Itu sebab Aisyah radhiyallahu anha pernah diminta kepadanya kurma. InsyaAllah. Dia bagi 3 biji pada perempuan dan 2 orang anaknya. Ini hadis dah lama dah. Yang lalu kita ada bahas. Tahun lepas kita ada bahas. 2 tahun lepas kita ada bahas. InsyaAllah tabarakallah. Hadis berkaitannya. Iaitu tentang seorang ibu bawa 2 orang anak lalu diberi makan kepada anaknya. InsyaAllah. Korma tadi dah masuk dalam mulut mak. Anak minta lagi. Mak keluarkan balik bagi pada anak. Koyak 2. Ni separuh. Kata dia, InsyaAllah tabarakallah. Kata Nabi, dengan sebab barang yang demikian rupa, ibu tadi dijamin Allah masuk syurga. Aisyah bagi 3 biji je korma. Korma sebiji untuk mak. Lepas tu mak pergi bagi anak sebiji. Ini sebiji. Dia 3 biji. Anak perempuan ni sebiji. Anak perempuan yang ni sebiji. Dia sebiji. Ketika dia nak makan. Ketika dia nak mula makan. Ibu tadi nak mula makan. Dia dapati anaknya dah habis makan. Ni budak-budak. Habis terus. InsyaAllah. Maknya masuk mula dah. Mak nak lagi. Bila dengar anak dia kata, mak nak lagi, mak keluarkan balik daripada mulut koyak 2. Ni ambil awak sana, ni awak sini. Tak makan mak tadi. Subhanallah. Allah janjikan syurga buat dia. Walaupun nilaian yang dihulurkan, walaupun pemberian yang diberikan tadi kecil. Dan pemberian yang diberikan itu tadi dari nilai sedekah. Orang sedekah kat dia, dia pergi bagi pula pada anak. Atau beri pada orang lain. Ini memanjangkan sedekah nama dia. Sebab kalau ada orang bagi barang kepada kita, jangan sombong. Tuan Haji, saya hantar susu kerbau. Minta maaf lah, saya tak minum susu kerbau. Tak payahlah, bagilah orang lain. Kata InsyaAllah. Ini orang sombong namanya. InsyaAllah. Kalau anda tak minum susu kerbau tadi, ambil juga. Kenapa? Boleh dipanjangkan pada orang lain. Ini tadi ada orang hantar rumah saya susu kerbau. Cepatlah minum. Saya teringin betul nak minum. Kata dia, Masya Allah. Alhamdulillah dapat. Kita dapat pahala menyenangkan hati orang, dapat pahala memanjangkan sedekah. 2 pahala kita dapat. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Senangkan hati orang siapa? Pemberi tadi. Tak terguris hatinya sebabkan kita tak menolak pemberian dia. InsyaAllah. Nanti bila katakan, Tuan Haji ni jemput makan. Tak makan. Ini buat Tuan Haji, inilah buah nangka. Tak makan. Angin-angin. InsyaAllah ta'ala. Nanti kalau makan, tumbang saja. InsyaAllah. Awak tak bukan cerita bagi awak untuk awak makan saja. Banyak lagi daripada ahli keluarga yang boleh makan. InsyaAllah. Tak boleh makan, pastinya awak ada jiran. InsyaAllah. Jangan pernah sekali menolak pemberian orang. Ini dia, insyaAllah. Orang bagi jangan tolak. Orang bagi terima supaya hatinya senang. Dan seronok dia. Punca jiran-jiran dah mula tak mau beri sebab apa? Bila jiran menolak pemberian. InsyaAllah. Tuan Haji, Nania, buat cepat. Tak apalah, tak apa. Tak tahan bau lah, kata InsyaAllah ta'ala. Kawan tu besoknya dia bawa balik buah rambai rambutan ke apa ke, dia takut dah nak bagi. Jiran kita tak makan buah-buahan, kata InsyaAllah.
Yang kita tak makan buah-buahan, kata Masya Allah tabarakallah ta'ala. Langsung dah tak bagi lepas itu. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Puncanya apa? Sekali menolak. Tu sebab orang bagi jangan tolak, ambil sajalah, kata Masya Allah. Walaupun seulah nangka yang dimakan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang diberi makan oleh seseorang yang memiliki buah. Dia ada buah besar, dia keluarkan sebiji, dia bagi pada orang. Nah, makanlah. Seulah je dia bagi. Itu pun kita ambil kalau kita tak makan. Alah, seulah je awak makanlah, tak payahlah saya makan, kata dia Masya Allah. Takat seulah. Ambil juga. Masya Allah. Itu sebab sifat kedekut ni akan membinasakan. Runtuhnya dinasti kerajaan. Nak sebut cerita ni bab kedekut ni, insya-Allah. Kerajaan mana? Iaitu Kota Tinggi, Johor. Kota Tinggi Johor dulu ada satu sultan namanya Sultan Mahmud. Ataupun kita panggil dia hari ini dengan gelaran Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni apa dia boleh mati mangkat di Julang? Hanya kerana seulas nangka yang dia berkira-kira. Allah Ta'ala. Nak cerita gitu. Dang Anom kan nama orang tu kan? Dang Anom yang ketika itu ngidam nak makan buah nangka sulung sultan. Allah Ta'ala. Bukan sultan punya pun. Asal ada buah saya nak makan lah. Kebetulan penghulu bawa sultan punya buah nangka. Allah Ta'ala. Tolonglah Tok Penghulu. Bukan saya, bukan patik yang nak makan. Tapi anak dalam perut ni lah yang nak merasa, wahai tuanku, wahai Tok Penghulu. Libang libu Tok Penghulu. Allah. Macam mana ni? Ini nangka sultan. Yang minta ni pula isteri Datuk Laksmana. Ai sebut salah pula rasanya. Masya-Allah tabarakallah. Ialah dipotong. Dengan harap-harap sultan tidaklah nampak. Bantai pula sultan pergi picit-picit. Masya-Allah taala. Ketika itu dah menang dia punya buah, dia kena ambil. Dia asut pula siapa nama? Tun Bijaya Ali. Allah Ta'ala. Ni pening kepala ni. Orang pengasut ni masalahnya. Masya-Allah. Kita ni nampak orang dekat R&R. Masya Allah, pegang balang pembinaan masjid di Patani. Dah beria keluar duit. Ni satu malaun. Tak maaf lah sebut. Tak payah weh. Ni penipu ni, sindiket bukan betul ni. Masya Allah. Dia tak nak sedekah. Dia halang orang sedekah. Masya Allah. Tabarakallah Ta'ala. Mula-mula Sultan reda. Iaitu Sultan Mahmud tadi menang, dia tengok buah dia insya-Allah. Bukan Habib kan luak pun, tapi Tun Bijaya Ali yang pergi sogok-sogok lagi. Tuanku, sungguh tercela rakyat memberi sisa kepada sultan. Rakyat beri sisa pada sultan, kata masya-Allah. Marah. Dipanggil Dang Anom datang. Bukanlah patik yang nak makan buah nangka ni tuanku, tapi anak dalam kandungan. Bohong, kata Tun Bijaya Ali insya-Allah. Belah perut tengok. Disuruh orang belah, orang tak nak belah. Bunuh di sultan orang yang tak nak belah. Dibelah oleh siapa? Tun Bijaya Ali. Belah-belah tengok memang budak tengah makan buah nangka. Masya-Allah. Kalau ikut cerita dia lah. Nampak budak makan buah nangka. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Mungkin mak dia masuk dulu telan je kot nangka, tak kunyah. Masya-Allah ta'ala ya Rahman-Rahim. Masya-Allah. Yang nak sebutkan gitu, hanya kerana satu ulas jatuh satu destinasi, jatuh satu dinasti kerajaan Melayu di Kota Tinggi. Masya-Allah ta'ala. Hanya kerana satu sedekah, Allah tarik nikmat yang paling besar. Hari ini, boleh jadi kita terlibat dalam kemalangan. Kita ditimpa dengan musibah. Kita ditimpa dengan suatu bencana yang kita tak dapat nak ceritakan tentang bagaimana kita punya kedukaan ketika menghadapinya. Namun, Allah bagi kita masih hidup. Orang kemalangan hidup. Orang yang ditimpa musibah masih boleh meneruskan hidup. Orang yang jatuh fakir masih dapat makan. Kenapa? Mungkin kerana dua sebab, kata ulama. Ada dua sebab. Yang pertama kerana awak pernah memberi. Sebabkan awak pernah memberi, Allah bagi jaminan keselamatan. Yang kedua kenapa? Kerana kamu diiringi doa ibu bapa. Itu je. Dua benda ni. Doa mak bapak, kemudian ketika itu ialah pemberian yang kamu hulurkan. Menyelamatkan kamu daripada musibah yang melanda atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Itu dia. Jadi berilah, walau pemberian yang kita berikan itu tadi, ataupun sumbangan yang kita keluarkan tadi, atau infak yang kita keluarkan tadi, kepada siapa? Yang pertamanya keluarga kita, yang kedua pada kerabat kita, yang ketiga kepada qaryah kita, dan yang keempat kepada kawasan kita. Maka ini 4 golongan yang telah kita dahulukan dalam pemberian ini.
maka nescaya Allah Ta'ala akan makmurkan, Allah baikkan, Allah Ta'ala murnikan dengan keadaan yang baik dan keadaan yang rahmat di dalam negeri tersebut. Maksudnya apa? Diberikan kesuburan yang baik pada hasil mahsulnya, diberikan aliran air yang elok. Kenapa? Dalam negeri tadi mereka tadi ada sifat ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasama kamu dalam keadaan birri, kebajikan, wat taqwa, agar dapat mencapai takwa. Jadi kita buat kebajikan dalam kawasan kita, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang aku bagi nikmat, kemudian ketika itu dia syukur, azidannakum, aku tambah lagi, insya-Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada orang tanya kita, Ustaz, kalau ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid tu, jadi makna sebenar di situ, apabila aku bagi nikmat kamu syukur, aku tambahkan lagi. Kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid kata. Tapi kalau kamu kufur, aku tambah, akan kamu diazab di hari akhirat kelak. Saya nak tanya Ustaz, apakah saya ni seorang yang tak bersyukur dengan nikmat dipunyai isteri? Kenapa pula insya-Allah? Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, sampai syukur ditambah lagi. Tapi bini saya seorang je Ustaz, tak tambah-tambah pun, insya-Allah tabarakallah ta'ala. Itu ditanyanya kita pula, insya-Allah tabarakallah ta'ala. Masya-Allah. Ini syukur atas rezeki nikmat Allah, Allah tambah lagi. Yang dia berharap supaya Allah tambahkan bini lagi, kerana syukur ada bini, insya-Allah tabarakallah ta'ala. Jadi maknanya kami ni tak syukur lah Ustaz ada bini, insya-Allah. Situ pula, insya-Allah tabarakallah ta'ala. Macam-macam, kadang-kadang soalan orang ramai ni tak terjangka di kepala Ustaz sebenarnya. Ya tak ya juga, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Fikirnya macam apa nama, masya-Allah tabarakallah taala anhu, macam menjerat pun ya juga, masya-Allah tabarakallah. Jadi kita sebut situ bahawa sungguhnya pemberian tadi walaupun kecil tapi nilainya dikira Allah Taala walau seberat zarah sekalipun. Insya-Allah setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat la zilla illa zillahu, tidak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala, dan ada satu payung daripada payung-payung sedekah. Kuatnya kanopinya, lebarnya payungnya itu tadi mengikut sedekahnya. Bagaimana perbahasan hadisnya? Kita akan sambung pada siri akan datang. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik. Jadi sebelum kita tangguh pengajian pada pagi yang mulia ini, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Ada sila. Saya? Ya. Dengan semayang hari raya. Jadi boleh kita tahu kalau kita tak dapat dalam masa kita kayak 2 minggu, kita tak dapat usaha macam sekolah semayang. Kita tahu sunat boleh. Qada seorang-seorang? Ya, seorang-seorang. Yelah betul. Tak perlu. Tak perlu. Kerana dia solat sunat yang dilakukan secara berjemaah dan juga ada khutbah. Macam baru-baru ni kerajaan negeri Perak isytiharkan lepas sembahyang Jumaat solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan, insya-Allah. Tapi apakah kita tahu bahawa kalau solat sunat istisqa dia berkehendak kepada khutbah? Berkehendak kepada khutbah. Makna kalau buat solat sunat istisqa nanti naik khutbah lagi, insya-Allah tabarakallah taala. Terus sebab ada setengah masjid, ada setengah negeri mereka buat solat hajat, Allah taala. Itu dia. Jadi begitu juga dengan solat sunat hari raya dan solat sunat gerhana. Ini solat yang berkehendak kepada khutbah. Berkehendak, mana jadi dia kan ada khutbah, dan syarat khutbah tadi itu tak dapat cukup kalau buat qada seorang-seorang. Sebab gitu. Jadi tak perlu kepada qada sembahyang raya. Tahun depan je dah dapat sembahyang raya tu. Wallahu a'lam. 2. Doa. Lambat dia bangun tu, dia sujud, dalam sujud doa. Ini dalam masa dekat mati lah. Kalau lain juga dia bahas Quran sebagainya. Mana kalau kita tahmid doa dalam bahasa Quran lah, boleh tak? Kita berdoa dalam bahasa Arab, bahasa Quran, ataupun petikkan ayat Quran kita ambil, kita masukkan dalam tu. Tak ada masalah, boleh. Kata ulama kata boleh. Demikian rupa, asalkan bukanlah bahasa asing daripada bahasa Arab.
Ini dia sujud ni kan, dia sampai dengar di telinga dia, ya Allah ampun kalau dosa aku gini. Jadi umpama seperti dia bercakap-cakap dalam sembahyangnya. Ada gitu. Jadi itu yang tak boleh. Adapun kalau dia gunakan lafaz ayat Quran ataupun dengan tasbih, yang itu dia boleh. Tak ada masalah. Wallah. Silakan lagi. Mati syahid. Syahid ada dua dia saya. Saya akhirat dia, saya punya akhirat dia. Jadi saya punya akhirat ni kita coba. Yang syahid akhirat ni, adakah dia lepas tulis seksa kedua pada hari itu saja atau sampai hari kiamat? Baik. Orang yang mati syahid ini, mereka ni adakah dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur? Maknanya kan ada janji Nabi, orang yang mati syahid dia tak diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, andai semua orang akan terkena azab kubur, kata dia, Masya Allah, siksaan kubur, azab kubur, kata Masya Allah. Kalau ada orang yang tak kena, nescaya orang itu ialah Sa'ad, kata Nabi SAW. Kan sebut gitu, Nabi kata, tapi Sa'ad tu pun kena. Jadi hadis tu, itu hadis cerita untuk orang yang hidup dan mati secara biasa. Adapun orang yang syahid tak, mereka dapat istirahat, diringankan daripada azab kubur. Itu sebab ada seorang ulama kata, ya, sampai hari dibangkitkan mereka dapat dalam keadaan tenteram. Terus ada ulama bahas begitu. Jadi yang demikian rupa sependapat ataupun berkata, kita mengatakan orang mati syahid ini tadi diberi Allah rehat akan dia sehingga ba'athal maqabir, sampai bangun daripada hari kiamat kelak. Itu dia. Wallahu alam. Mati malam Jumaat adakah termasuk dalam syahid? Tak, maaf. Jadi ada sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada orang dia keluar berjuang kerana keluarga. Ada orang yang keluar berjuang kerana nak dipanggil sebagai pahlawan. Ada orang yang keluar berjuang kerana nak mendapatkan harta, yakni ganimah, insya-Allah. Maka yang manakah dipanggil mati syahid? Anda kata mereka mati, adakah mereka dipanggil mati syahid? Kata Nabi SAW, mati syahid itu ialah orang yang berjuang di jalan Allah untuk semata-mata kalimatil ulya, untuk menaik tinggikan nama Islam. Jadi kalau dia mati malam Jumaat kerana menaikkan nama Islam, kerana dia berjuang dan sebagainya, mati syahid lah. Berjuang masa apa? Pergi nuntut ilmu, pergi menghantar bantuan kerana nak Islam tu dipandang tinggi. Maka mati syahid. Tapi kalau malam Jumaatnya saja dia mati, iaitu mati dengan cara apa? Cara mati dalam rumah, mungkin sakit tua, selain daripada fisabilillah tadi, maka taklah dipanggil syahid. Tabarakallah. Mati biasa. Kenapa kita tak kata syahid? Kerana orang yang mati syahid tidak dimandikan. Itu dia, Masya Allah. Tanam dengan cara itu syahid dalam perang. Tapi ada pun syahid yang kita bahas ini bukan syahid maknanya syahid perang, tapi dia syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Nanti jangan pula Tok Guru datang mengaji, ngajar, dalam perjalanan aksiden. Tok Guru ni syahid ni, kata Masya Allah, jangan mandikan, tanam macam tu, Masya Allah. Takkan pula, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Yang tak mandi cuma orang pergi perang saja, Masya Allah. Adapun orang yang mati malam Jumaat, apakah semua yang mati malam Jumaat syahid? Tidak. Gitu. Wallahu alam. Baik. Ada lainnya? Tak ada dah. Baik. Jadi sekadar itu saja yang ibunda rahmati Allah Ta'ala. Salah silap tutur bicara saya pun saya sampaikan tak bertepatan dengan murat kitab. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam, saya minta ampun kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kakanda sekaliannya. Saya susun 10 jari minta maaf terlebih dahulu. Tekak dia agak parau sikit, kemarau jerebu ni kan, Masya Allah tabarakallah, nak bercakap tu dia macam berat gamaknya. Tapi ala kulihan, moga diberikan Allah Ta'ala kesihatan dalam umur yang baru ini, insya-Allah tabarakallah Ta'ala. Jadi sekadar itu saja yang dibunda rahmatullah Ta'ala. Salah silap tutur bicara saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qudri unsa wa dzakar.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.